Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Kamila dari Sekolah Menengah Sains Tunku Aisyah Rohani. Hari ini kita nak membincangkan cara-cara bagaimana nak membina Jamboard individu untuk setiap pelajar. Okey. So Jamboard individu ni sebenarnya adalah seperti satu whiteboard khas untuk setiap pelajar. So bila kita perlukan respon daripada pelajar, kita boleh minta mereka pergi ke Jamboard dan pergi ke slide mereka masing-masing. Dan kita boleh semaklah, kalau slide yang pertama adalah pelajar yang pertama. So kita tahu pelajar pertama ni dapat lukis ataupun bagi respon dengan baik dan sebagainya. So cara-cara dia adalah kita kena pergi dulu kepada Google Chrome. So kita pergi Google Chrome. Okey, kemudian kita search Jamboard. Kita search Jamboard. Okey. Bila kita search Jamboard, kita pilih pilihan yang pertama ni. Kemudian, okey, kita belum ada Jamboard ataupun kita ada Jamboard yang sebelum ni, kita tekan tambah dekat sini nak buat new Jam. Okey, kita tekan tambah. Okey, bila kita tekan tambah, kita akan dapat satu paparan yang sebegini So, kita tekan Untitled Jam untuk rename jam tu. Okey, so saya letaklah kelas saya 5 Zenira. Okey, 5 Zenira. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, okey, satu Jamboard boleh muat 20 slide. Okey, kalaulah pelajar cikgu melebihi 20 pelajar, so kita perlukan 2 Jamboard. Tak ada masalah, kita boleh bina 2 Jamboard. So, untuk yang pertama ni, saya akan tulis pelajar 1 hingga 20. So, maksudnya pelajar 1 untuk 20 yang pertama akan pakai Jamboard yang ini. Okey. Kemudian, saya akan bina Jamboard yang kedua. So, saya buat macam biasa tadi. Saya search Jamboard dan saya pilih pilihan yang pertama. Kemudian, saya tekan tambah. Tekan tambah sini. Kemudian, okey, saya tulis rename balik Jamboard saya ni kepada 5 Zenira. Okey. Okey, kali ni pelajar ke-21 hingga 28 sebab pelajar saya ada 28 orang semuanya. Okey, saya tekan okey. Okey. So sekarang ni kita dah bina. So macam mana kita nak assign pula nama kepada setiap slide ni? Sebab saya tak nak pelajar dia akan bercampur-campur dia punya respon dia. Kelas 1 ni tiba ada pelajar A dengan B akan masuk dalam. Saya tak nak. Saya nak satu slide ni satu pelajar. So, saya akan pergi ke Excel. Okey, saya akan pergi ke Excel yang ada data anak murid saya lah. Okey. Kemudian saya akan susun data, okey, nama pelajar, kelas dan nombor slide. Begini akan memudahkan cikgu-cikgu lah. So dekat sini saya tahu slide pertama ni untuk Ainam Humairah contohnya. So saya akan pergi ke sel yang tersebut, saya akan tekan kat slide tu dan saya pakai keyboard, keyboard tekan Ctrl C. Bila kita Ctrl C maksudnya kita copy. Ataupun cikgu boleh buat macam ni pun boleh, tekan copy di sini pun boleh. Okey, so kita dah pilih nama pelajar ni dan kita dah copy. Kita pergi semula kepada Chrome dan kita paste. Kita paste macam mana? Tekan Ctrl V dekat keyboard Ctrl V. Okey, sebab tu saya letak kat ujung supaya nanti pelajar boleh respon dekat sini lah. Okey, so ini pelajar pertama. Okey, macam mana pelajar kedua? Kita just tekan kanan sahaja. Nanti dia akan create new frame dan pelajar yang kedua ni kita pergi kembali kepada Excel ni dan kita pilih pelajar yang kedua, kita tekan Ctrl C, pergi kembali kepada Chrome, tekan Ctrl V dan gerakkan kepada hujung ni supaya kita boleh bagi ruang lah kepada untuk pelajar respon. Okey, dan seterusnya kita buat slide yang ketiga, slide keempat sampailah slide yang ke-20. Okey, dan buat yang perkara yang sama untuk pelajar yang ke-21. Just pergi kembali kepada sel tadi. Buat sahaja perkara yang sama, Ctrl C dan paste. Ctrl V di Chrome. Okey, so itu adalah macam mana kita nak assign setiap nama pelajar tu kepada satu slide. Okey, seterusnya saya nak share link ni kepada pelajar sebab saya nak assignkan link ni kepada pelajar. Jangan lupa kita kena tekan butang share. Kita nak kena pilih butang share.
tekan butang share ni. Okey, sebab setakat ni kalau kita tengok, saya pergi kembali, sekarang ni dia masih private to only me. Macam saya je boleh access Jamboard ni. So kita nak share kepada pelajar-pelajar, so kita pilih get link dan kita tukar ni anyone in this group ni kepada anyone with the link. Okey, sekarang ni dia masih anyone with the link can view. Kita tukar dia kepada editor. Now dia jadi anyone on the internet with this link can edit. Kita tekan done. Okey. So link ni cikgu boleh share dengan pelajar-pelajar. So saya buat untuk yang kedua, saya tekan share, saya tekan klik yang kat sini dan saya tukar ni kepada anyone with this link can edit. Okey, done. Okey, so kita dah dapat sharekan, kita dapat bukakan link ni kepada orang ramai. Kemudian kita tekan je share, kita tekan sahaja copy link. Dan cikgu share lah dekat Telegram ke, dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana media sosial supaya pelajar cikgu dapat link ni. Dan jangan lupa cikgu kena beritahu kepada pelajar slide 1 untuk siapa, slide 2 untuk siapa. Dalam masa sama dalam slide cikgu dah tulis nama. So mereka tak keliru lah, tak ada nak bergaduh-gaduh. Kemudian pelajar-pelajar ni dia sangat kreatif. So pelajar ni dia akan gunakan slide ni macam-macam benda. So saya bagi kebebasan kepada pelajar saya untuk menghias slide masing-masing sebab itu adalah mereka punya. Okay, so kadang-kadang mereka tukar kepada background macam ni, kemudian mereka tambah gambar, dia tambah gambar apa yang ada dalam komputer dia, kemudian dia jadikan tu tempat dia. Dan bila kita berada di kelas, kita boleh view lah, kita boleh tunjukkan, presentkan slide mereka ni. So kita suruh mereka respon melalui whiteboard mereka ni, ataupun dia punya slide. So contohnya saya minta pelajar untuk lukiskan satu struktur etanol. So mereka akan tulis lah, lukis. Dia akan lukis ikut masa mereka. Okey, kita bagi masa lah, janganlah lama sangat nanti kan tak sempat. So dalam kelas tu kita boleh serentak benda ni, kita boleh nampak. Okey, so ini adalah struktur etanol. Okey, ini pelajar dah lukis. Kemudian kita bolehlah tanda, kan kita ni sebab kita boleh edit juga. So kita boleh tanda, oh betul 2 karbon dan ada kumpulan hidroksil. So maksudnya dia adalah etanol. Kita boleh tanda, kita boleh bagi star, kita boleh bagi kalau kawan-kawan pun, kalau kita tak nak kita yang review, kita boleh minta kawan-kawan dia untuk review. So dia boleh letak cantiknya struktur etanol, macam tu. So pelajar sendiri boleh komen dekat kawan dia punya slide. Okay, so itu contoh dia. Okay, so saya rasa so bila dah nanti okay dulu. So untuk Google Meet ataupun pakai Zoom ke ataupun pakai peranti apa-apa pun, kita boleh buat presentation dan kita paparkan slide ni. Dan pelajar dia boleh tengok lah dalam online tu, dalam video cikgu nak buat video pembelajaran tu, dia boleh view lah, kawan dia buat macam ni, kawan dia buat macam ni, cikgu tanda betul, cikgu tanda salah, kenapa betul, kenapa salah. So saya rasa live feedback tu sangat penting supaya pelajar tu boleh faham dengan segera. Selain daripada dia tengok balik, selain daripada dia buat sendiri. Dia buat sendiri tak nampak pelajar lain buat. Okay. So saya rasa saya berhenti dulu sampai sini. Okay. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Bye.